Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Idris Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala, kata dia, dakhaltu masjid Dimashq fa idza fatan barraqus thanaya wa idza an-nasu ma'ahu fa idza ikhtalafu fi shay'in asnaduhu ilaih wa sadaru an ra'yih fasa'altu anhu faqila hadha Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu falamma kana min al-ghad hajjartu فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك لله. قال الله فقلت الله فقال لله فقلت الله فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta dengan isnad yang sahih. Seorang yang bernama Abi Idris Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala, dia daripada kalangan tabi'in, dia bukan sahabat. Dia menceritakan, kata dia, satu hari dia pergi ke Masjid Damsyik. Dia kata, dakhaltu masjid Dimashq. Satu hari aku masuk ke dalam masjid di Damsyik. Fa iza fatan barraqus thanaya. Dia kata dia dapati dalam masjid tu ada satu orang pemuda yang dia ni barraqus thanaya. Kelihatan gigi dia bercahaya. Idris Al-Khawlani ni dia cerita. Dia kata satu hari dia pergi Masjid Damsyik. Bila dia sampai di sana, dia tengok ada satu orang budak muda. Dia kata Fatan ni budak muda. Dan budak muda ni dia tengah duk mengajak dalam masjid. Dan dia ni gigi dia cantik dan bercahaya. Wa idzan nasu ma'ahu, dan orang ramai duk ada ramai keliling dia, pakai duk dengar dia duk mengajak di masjid ni. Fa idza ikhtalafu fi syai'in asnaduhu ilai.
Kata Abi Idris, dia dapati semua orang yang ada di masjid tu, kalau ada apa soalan ataupun ada apa masalah, percanggahan pendapat dan sebagainya, asnaduhu ilaih, mereka akan serah urusan tu pada dia, minta dia selesaikan masalah mereka. Abu Idris ni dia nak cerita dekat kita pengalaman dia pergi di Masjid Damsyik. Dia tak pernah pergi, itu kali pertama dia pergi. Bila dia sampai di sana, dia tengok ada satu orang yang dia ni bila dia duduk mengajar orang ramai, dan dia ni nampak satu orang yang very presentable. Nampak dia ni okey, steady, nampak dengan bersih dia, nampak dengan gigi dia putih dan sebagainya, nampak dia ni orang hebat. Dan orang lain pun apa masalah semua rojok dekat dia. Begitu. Wasadaru an ra'ih, bahkan lebih daripada tu, bila dia keluar pendapat, bila dia keluar cakap, semua orang tertarik pada cakap dia. Fasa'altu anhu, maka aku pun tanya orang ada keliling aku ni, siapa dia ni? Siapa dia ni, orang ni yang nampak ni hebat sangat ni, nampak dia pun okey, nampak dia orang hormat dia, apa masalah orang tanya dia, siapa dia ni? Faqila, maka orang bagi tahu dekat dia, hadza Muaz bin Jabal. Inilah yang dikatakan Muaz bin Jabal. Ini nama besar. Muaz bin Jabal ini nama besar. Bila dia tanya siapa ni dia ni, orang semua tertarik dekat dia. Bila dia cakap, semua orang diam, orang dengar apa cakap dia. Bila orang ada masalah, semua pun refer dekat dia. Siapa dia ni? Orang jawab dekat dia, hadza Muaz bin Jabal. Inilah Muaz bin Jabal, sahabat Nabi yang sangat terkenal. Falamma kana minal ghad, dia kata keesokan harinya tu dia pergi malam, dia tengok Muaz bin Jabal ni, dia rasa kagum dengan Muaz bin Jabal. Jadi dia pun balik ke rumah. Esok paginya dia kata, hajar tu, aku awal-awal lagi, dia kata aku dah pergi dah ke masjid ni. Dia kata, ni Abu Idris ini, dia kata pagi-pagi so awal-awal, dia kata aku rasa aku orang mula sekali yang pergi ke masjid. Hajar tu, maka bersegera aku tinggal tempat tidur aku nak pergi ke masjid, dan harap-harap aku orang mula sampai di masjid. Fawajadtuhu qad sabaqani bitahjir. Bila aku sampai, tengok-tengok dia ni yang kata Muaz bin Jabal, yang aku kagum bila tengok dia semalam ni, dia dah awal dah ada di masjid, mendahului aku lagi. Gitu. Wa wajadtuhu yusalli. Bila aku sampai, aku tengok Muaz bin Jabal, yang kata sahabat Nabi yang terkenal ni, fa wajadtuhu yusalli. Aku sampai, dia dah duduk semayang dah di masjid. Begitu. Fantazartuh, maka aku tunggu dia. Tunggu sampai dia habis semayang. Hatta qada salatah, sehinggalah dia selesai semayang dia. Summa ji'tuhu min qibali wajhi. Bila dia habis semayang, aku mai depan dia. Aku mai duk menghadap depan dia, fasallamtu alaih, aku bagi salam dekat dia. Summa qultu, kemudian aku terus kata dekat dia, wallahi inni la uhibbuka lillah. Bila aku dapat peluang duduk depan dia, aku salam dia, aku bagi salam dekat dia, aku terus kata dekat dia, wallahi, demi Allah, inni la uhibbuka lillah. Demi Allah, aku kasih kepada kamu kerana Allah. Dia duduk tengok daripada jauh dah semalam ni, dia tengok dia berkenan dengan Muaz bin Jabal ni. Dia tengok Muaz bin Jabal ni nampak orang hebat, nampak rupa dia tu, nampak orang yang boleh dipercayai. Tunggu sampai pagi esok, cepat-cepat dia pergi jumpa. Awal-awal pagi dia pergi masjid dengan harapan kalau ada Muaz bin Jabal, dia boleh duduk dekat. Dia sampai, Muaz dah duduk semayang dah. Maka dia tunggu sampai Muaz bin Jabal habis semayang, dia pergi menghadap depan. Bila dia sampai depan, dia terus kata, wallahi, demi Allah, inni la uhibbuka lillah. Demi Allah, aku kasih dekat kamu ni kerana Allah. Faqala, Allah, dia A tu panjang dalam bahasa Arab. Bila dia A panjang tu makna dia ada dua alif. Kita boleh baca Allah ataupun Allah. Allah.
hak mula tu makna dia hal dalam bahasa Arab. Membawa makna hal. Hal maksudnya adakah. Allah maksudnya Allah, maksudnya hal Allah, maksudnya adakah betul kamu sayang aku kerana Allah? Itu maksud dia. Faqultu Allah. Maka jawab Abu Idris tadi ni, dia kata betul kerana Allah. Aku bukan syok tengok gigi hang, aku bukan syok tengok janggut hang, tapi aku syok, aku suka, aku rasa cinta, aku rasa kasih dekat kamu ni kerana Allah, dia kata. Faqala lillah. Muaz bin Jabal tanya dia lagi sekali, adakah kerana Allah kamu kasih aku? Faqultu Allah. Jawab Abu Idris, ya, dia kata kerana Allah aku kasih kepada kamu. Dia ditanya dua kali macam tu. Fa'akhadha bihabwati ridai fajabadhani ilai. Dia pun terus pegang selendang hak duduk atas bau Abu Idris ni. Muaz bin Jabal terus pegang selendang hak duduk atas bau ni, dia pegang, dia tarik mai dekat dia. Faqala, maka kata Muaz, abshir, dia kata, bergembiralah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata sesungguhnya aku ada dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, qala Allah tabaraka wa taala. Nabi kata Allah ada berfirman dalam satu hadis qudsi. Tuhan kata wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Allah Subhanahu wa taala ada berfirman dalam satu hadis qudsi, Allah kata wajiblah kasih aku kepada orang yang berkasih-kasihan kerana aku. Tuhan kata siapa di kalangan manusia, kalau dia kasih satu orang kerana Allah, Allah kasih dekat dia. Wal mutajalisina fiyya. Dan wajiblah kasih Allah kepada orang yang dia sanggup duduk-duduk kerana Allah. Dia duduk, dia berkawan dan sebagainya kerana Allah. Dia main masjid nak mengaji ni duduk. Wal mutajalisina. Dia main masjid, dia duduk-duduk ni. Duduk antara Maghrib dan Isya ni. Duduk ni kerana Allah. Bukan kerana tak ada kerja. Bukan kerana saja nak buang masa. Bukan kerana nak mengisi masa lapang. Tak. Tapi kerana Allah. Dia main ni, dia nak mengaji kerana Allah. Pasal dia faham Islam suruh dia menuntut ilmu, dia faham hidup tidak akan betul kalau tidak dipedomankan dengan ilmu, maka dia nak belajar ilmu ni kerana Allah. Maka dengan kerana tu dia mai, dia duduk kerana Allah. Kalau kerana tu Allah kasih kat dia. Wal mutazawirina fiyya. Dan wajib kasih Allah kepada manusia yang mereka ni saling ziarah menziarahi kerana aku. Tuhan kata. Kalau dia pergi rumah kawan dia kerana Allah. Kalau kawan dia mai rumah dia kerana Allah. Dia pergi rumah kawan dia bukan kerana dia nak bodek kawan dia. Kawan dia mai rumah dia bukan kerana nak jeng dia. Tapi dia pergi rumah kawan tu mai rumah dia kerana Allah. Bang siapa yang pergi rumah orang, pergi rumah kawan, pergi rumah saudara kerana Allah, Allah kasih dekat dia. Tuhan kata macam tu. Wal mutabazilina fiyya. Dan barang siapa yang saling hadiah menghadiahi kerana Allah, maka wajib kasih Allah kepada mereka. Bagi hadiah ke kawan dia, tak ada apa saja, bagi pen ke kawan, saja bagi buah ke kawan dia, saja apa benda nak bagi buku, bagi kitab, bagi apa benda yang ada kat dia, saja dia bagi itu kerana Allah, maka wajib kasih Allah pada dia. Hadis itu hadis sahih. Dicatatkan hadis ini sebagai hadis sahih oleh Imam Malik di dalam kitab dia Al-Muwatta. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita dah baca beberapa kali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ada 7 golongan manusia yang mereka ini akan dapat naungan, akan dapat lindungan daripada Allah pada hari manusia tidak dapat lindungan. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhillu. Nabi kata begitu. Ada 7 golongan manusia yang mereka ni akan dapat lindungan, dapat naungan daripada Allah
pada hari orang lain tak dapat perlindungan daripada Allah. Hari apa? Padang mahsyar. Matahari duduk sejengkal atas kepala, semua orang duduk dalam keadaan panas terik, tenggelam dalam peluh sendiri. Tapi ada 7 golongan manusia, Allah wakmai satu lindungan dekat dia. Waktu orang tengah panas, dia tak panas. Di antara 7 tu, Allah Subhanahu wa ta'ala ada sebut, iaitu 2 orang, ijtama'a alai wa tafarraqa alai. Nabi kata depa ni kalau berjumpa kerana Allah, dan kalau mereka berpisah pun kerana Allah. Salah satu golongan ia akan dapat lindungan Allah pada hari orang lain tidak dapat lindungan, iaitu orang yang berkawan, yang berkasih-kasihan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Anas, anna rajulan kana 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, famarra rajulun faqala ya Rasulullah inni la uhibbu hadha, faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam a'lamta, qala la, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam a'limhu, falahiqahu faqala inni uhibbuka fillah, faqala ahabbaka alladhi ahbabtani lah, atau kama qala. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Anas bin Malik menceritakan, dia kata satu hari satu orang laki-laki duduk sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk, ada satu orang sahabat dia duduk sebelah Nabi. Tengah dia duduk sebelah Nabi, famarra rajulun, lalu pula satu orang laki-laki lain ke depan. Nabi duduk sini, dia duduk sebelah Nabi. Tiba-tiba lalu satu orang laki-laki lain lalu di depan mereka. Faqala, kata laki-laki hak duduk sebelah Nabi ni, dia kata ya Rasulullah inni la uhibbu hadha. Hak duduk sebelah Nabi ni, dia kata ya Rasulullah, aku nak bagi tahu kat kamu, aku sukalah dekat dia ni. Begitu. Dia duduk dengan Nabi, lalu satu orang dia beritahu dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah ni, kau hak lalu depan kita ni, aku suka dekat dia, aku rasa aku cukup suka dekat dia. Dia beritahu dekat Nabi benda ni. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila dengar dia kata macam tu, Nabi kata kat dia, Nabi kata a'lamta, Nabi kata abang tak lagi kat dia, kata hang suka kat dia. Dia beritahu Nabi, kata dia suka kawan tu. Dia beritahu kat Nabi, Nabi tanya dia, tak sah abang kat aku. Nabi kata dekat dia hang abang tak lagi, kata hang suka kat dia. Qala la, dia kata tak lah, saya tak abang lah, tapi saya suka kat dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kat dia, Nabi kata a'limhu, Nabi kata pi abang kat dia. Kalau betul kamu suka kat dia, kalau betul kamu ada satu perasaan kasih kepada dia, kalau betul sungguh kamu cinta kepada dia, pihak kat dia, kata kamu suka kat dia. Falahiqahu, maka dia pun tak buang masa, lepas Nabi kata tu terus dia pergi dekat kawan dia kata dia suka tadi, dia terus pergi dekat kawan tu. Faqala, dia kata kat kawan tu, inni uhibbuka fillah, dia kata aku nak bagi tahu kamu, sesungguhnya aku cinta, aku suka, aku berkenan dekat kamu kerana Allah, dia kata. Faqala, jawab laki-laki hak dia main habaq ni. Laki-laki ni kata kat dia, ahabbaka allazi ahbabtani lah. Dia kata balik dekat kawan ni, dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kepada kamu kerana kamu kasih kepada aku kerana dia. Oleh kerana kamu kasih dekat aku ni kerana Allah, maka Allah kasih dekat kamu. Dia jawab balik macam tu. Dia mai dekat Nabi, Nabi kata betul apa yang kawan tu kata. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita nak buka dalam kitab hadis, banyak sebenarnya hadis-hadis yang menggalakkan suruh kita ni sayang kepada sama-sama orang Islam. Banyaklah hadis. Hadis Nabi ni kalau kita buka tengok Sahih Bukhari, kita buka Sahih Muslim, kita buka Sunan Sittah, Sunan, kitab-kitab hadis yang menghimpunkan 6 hadis.
hadis yang diriwayatkan oleh keenam-enam ulama hadis. Kita buka kitab Riyadhus Salihin, ini semua adalah nama-nama kitab hadis. Kalau kita buka tuan-tuan, kita cari bab yang macam ni, cukup banyak hadis yang Nabi SAW nak bagi tahu ke kita bahawa kita dianjurkan supaya sayang kepada sama-sama orang yang mengucap dua kalimah syahadah. Supaya kita bila tengok orang Islam, kita tengok dengan pandangan kasih sayang. Bila kita tengok orang Islam, kita tengok dia saudara kita. Bila kita tengok orang Islam, kita tengok dia boleh dijadikan sahabat kita. Bila kita tengok orang Islam, kita rasa kalau kita boleh masuk syurga, kita nak masuk sama dengan dia. Hadis yang menggalakkan kita supaya berbaik sangka kepada sama-sama orang Islam. Kerana ini dituntut oleh Allah dan dituntut oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan hadis-hadis yang macam ni dapat menyuburkan lagi kasih kita dan sayang kita kepada sama-sama saudara yang seagama dengan kita. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 3. Bahrul Mazi jilid 3. Muka surat 26. Muka surat 26. Kita masih lagi membincangkan hadis-hadis yang berkaitan dengan sembahyang jamak dan qasar. Dan kita memulakan dia dengan sembahyang qasar dulu. Pada malam ini kita sambung lagi satu. Dia kata masalah qasarkan sembahyang dengan 2 rakaat dan dalilnya. Apa dalilnya? Apa nas yang menunjukkan sembahyang qasar ini 2 rakaat? Tuan-tuan, satu benda yang kita nak kena ingatkan selalu ialah agama kita ni agama Islam. Agama Islam dia berdiri di atas Quran dan hadis Nabi. Yang ni jangan lupa. Agama Islam dia berdiri di atas Quran dan hadis Nabi. Agama Islam tidak berdiri di atas pendapat orang. Agama Islam tidak berdiri di atas suara majoriti. Agama Islam tidak berdiri di atas apa yang popular. Tetapi agama Islam berdiri di atas kebenaran, dan kebenaran itu ialah Quran dan hadis Nabi. Walaupun kebenaran itu, walaupun Quran, walaupun hadis Nabi itu nampak bercanggah dengan kehendak nafsu kita, tetapi Quran itu tetap benar dan mesti dibenarkan di dalam masyarakat dalam apa jua keadaan yang ada. Begitu. Pada malam ini dia kata qasarkan sembahyang dengan 2 rakaat. Apa dalilnya? Bila kita nak buat satu ibadat, ibadat apa? Sembahyang qasar. Apa dalil dia? Ada tak ada dalil? Ada tak ada ayat Quran ke hadis Nabi ke yang suruh buat? Kalau tak ada, nak tisat dulu. Kalau ada, kita nak tengok dalilnya macam mana, dan kita akan buat menepati dalil yang ada. Ketahuilah saudaraku, telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi hadis yang menunjukkan qasarkan sembahyang dengan 2 rakaat. Ada hadis dia kata yang menyuruh kita buat sembahyang qasar 2 rakaat. Iaitu kata dia an Abi Nadrah radhiyallahu anhu qala su'ila Imran bin Husain an salatil musafir. Diriwayatkan daripada Abi Nadrah, kata dia ditanya orang akan seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Iaitu ditanya tentang sembahyang musafir. Ada orang tanya Imran bin Husain, dia ni sahabat Nabi. Orang tanya dia tentang sembahyang musafir. Adakah Nabi mengqasarkan sembahyangnya di dalam musafir ataupun tidak? Orang nak tanya, Nabi ni kalau dia musafir, dia buat tak sembahyang qasar? Kan? Nak bagi puas hati. Sebab apa? Sebab ada orang bila dia musafir daripada Pulau Pinang nak pergi Kuala Lumpur, dia tak mau buat sembahyang qasar. Dia nak buat sembahyang 4 rakaat juga. Baiklah ni kita nak tahu Nabi buat tak sembahyang qasar. Kita nak tahu yang tu dulu. Nabi buat tak sembahyang qasar? Nabi buat sekali ke? Nabi buat 3 kali aja ke? Ataupun Nabi tiap-tiap kali musafir dia buat sembahyang qasar ke? Kita nak tahu yang tu. Maka dijawab oleh Imran bin Husain, faqala hajjajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalli rak'atain.
Maka kata dia, telah naik haji aku, yakni mengerjakan haji aku beserta dengan Nabi SAW. Maka sembahyang Nabi akan Zuhur, Asar dan Isyak, dua-dua rakaat. Imran bin Husain, dia kata aku berpeluang pergi buat haji sama dengan Nabi. Aku pergi buat haji sama dengan Nabi, dan selama tempoh buat haji itu, dia kata Nabi SAW sembahyang qasar, bagi sembahyang yang 4 rakaat. Zuhur Nabi buat 2, Asar Nabi buat 2 rakaat, Aisyah Nabi buat 2 rakaat. Sepanjang 10 hari itu, 10 hari ya, Nabi buat haji 10 hari. Dalam tempoh 10 hari itu, daripada hari Nabi sampai daripada Madinah sampai di Mekah, sampailah sempurna tamam haji yang Nabi buat, habis semua masa 10 hari. Dalam tempoh itu Nabi SAW melakukan sembahyang qasar, begitu. Dia kata dan tidaklah ditamamkan rakaatnya tiap-tiap satu fardu itu dengan 4. Dia kata dan Nabi SAW tak ada pula masa Nabi buat haji sama dengan aku tu, tak ada pula Nabi SAW sembahyang Zuhur, Asar dan Isyak 4 rakaat, tak ada. Sepanjang tempoh tu Nabi sembahyang qasar 2 rakaat. Kami berimam dengan Nabi, Nabi sembahyang 2 rakaat. Cerita dia macam tu. Sambung hadis tu, dia kata wa hajjatu ma'a Abi Bakr fa shalla rak'atain. Dan naik haji aku serta dengan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan maka tidak diubahnya jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sembahyang 2 rakaat qasar pada sembahyang Zuhur dan Asar tu, bukan dan Maghrib, dia silap tu. Dia kata dan tidak diubahnya jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sembahyang 2 rakaat qasar pada sembahyang Zuhur dan Asar dan Isyak, dan tiada juga ditamamkannya. Tu dia. Ni sahabat ni Imran bin Husain. Dia kata aku pergi buat haji sama dengan Nabi. Selama tempoh haji, Nabi SAW buat sembahyang qasar. Zuhur, Asar, Isyak 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Dah Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Abu Bakar pergi buat haji, aku ikut lagi Sayyidina Abu Bakar pergi buat haji. Serupa juga Sayyidina Abu Bakar masa tempoh dia buat haji, maksudnya masa musafir itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga buat sembahyang 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat bagi Zuhur, Asar dan Isyak. Macam mana Nabi buat, macam tu Sayyidina Abu Bakar buat. Tidak diubah sikit pun oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia kata. Sambung hadis tu, dia kata wa ma'a Umar fassalla raka'atain. Dia kata dan naik haji aku serta Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, maka tidak juga ia mentamamkan sembahyangnya dalam musafir ketika mengerjakan haji itu. Bahkan sembahyang dia akan 2 rakaat qasar. Naik Sayyidina Umar jadi khalifah pun, Sayyidina Umar pergi haji, aku pergi lagi dengan Sayyidina Umar. Dia kata serupa juga Sayyidina Umar pun dalam tempoh musafir, sembahyang Zuhur 2 rakaat, Asar 2 rakaat dan sembahyang Isyak 2 rakaat. Dia jadi imam, kami ikut. Umar pun tak ubah sikit pun macam yang Nabi buat, macam tu Umar buat. Dia kata. Sambung hadis tu, wa ma'a Uthman 6 sinin min khilafatih atau 8 sinin fassalla rak'atain. Maka naik haji pula aku serta Amirul Mukminin Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu selama 6 tahun dalam masa jadi khilafahnya, ataupun 8 tahun. Bila dah wafat Sayyidina Umar Al-Khattab, naik Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman pula dah memerintah 6 tahun ataupun 8 tahun. Dalam tempoh tu Sayyidina Uthman buat haji tiap-tiap tahun. Masa Sayyidina Uthman pergi buat haji, aku ikut juga, dia kata. Maka sembahyang ia akan 2 rakaat qasar jua, sebagaimana jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar. Uthman pun sama juga, dalam tempoh 6 tahun ataupun lebih kurang 8 tahun tu, dia kata Sayyidina Uthman sembahyang Zuhur, Asar dan Isyak ketika musafir 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat juga. Macam mana Nabi buat, macam mana Abu Bakar buat, macam mana Sayyidina Umar buat, macam tu Sayyidina Uthman buat untuk tempoh 6 tahun ataupun 8 tahun tu.
Kemudian dia kata, maka kemudian daripada 8 tahun itu ditamamkan sembahyangnya di dalam musafirnya. Oh, pula dah. Sayyidina Osman ni dalam tempoh 6 tahun ataupun 8 tahun tu bila musafir, dia buat 2 rakaat qasar. Selepas tempoh 6 tahun ataupun 8 tahun tu, dia buat tamam pula. Sembahyang Zuhur dia buat 4, Asar dia buat 4, Aisyah dia buat 4 walaupun dia dalam musafir. Sayyidina Osman buat macam tu. Yang ni tidak dikerjakannya seperti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abi Bakar dan Umar lagi, dia kata. Lepas 6 tahun jadi khalifah, tengok dia ubah style pula. Sayyidina Osman ni bila musafir, dia tak buat dah sembahyang qasar, dia buat sembahyang tamam, dia buat sembahyang 4 rakaat cukup pula lah. Kata Imam At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih dan telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Dan hadis ini cukup kuat. Hadis yang menceritakan Sayyidina Osman ni selepas 6 tahun ataupun selepas 8 tahun, dia buat sembahyang tamam, dia tak buat sembahyang qasar ketika dia musafir. Imam Bukhari pun ada riwayat hadis ni, Imam Muslim pun ada riwayat hadis yang seperti ini. Baik, masalah dia kata, takwil Osman dan Aisyah tidak qasar sembahyang. Baiklah, ni ulama nak buat takwil. Takwil maksudnya nak buat spekulasi, nak buat andaian, nak andaikan pasal apa agak-agak Sayyidina Osman dekat-dekat nak wafat, dia buat sembahyang tamam, dia buat sembahyang 4 walaupun dia musafir. Pasal apa agak-agaknya? Kata dia, ya saudaraku, di dalam masalah 75 hadis menyebutkan Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu tidak mengqasarkan sembahyang pada akhir khilafahnya. Tadi hadis tadi kata dekat-dekat nak wafat Sayyidina Osman dah tak buat dah sembahyang qasar. Sebaliknya dia sembahyang cukup. Sembahyang yang 4 rakaat dia buat 4, dia tak buat 2 dah walaupun dalam musafir. Begitulah datang hadis yang menyebutkan Siti Aisyah isteri Nabi SAW tidak qasar sembahyang di dalam musafir. Dan ada juga hadis mengatakan Aisyah isteri Nabi pun biasa dalam musafir, dia buat sembahyang 4 rakaat juga, dia tak buat 2. Maka sebab keduanya tidak qasar itu telah bersalah-salahan ulama pada takwilnya. Jadi ulama ni bila jumpa hadis macam ni, masing-masing bagi pandangan, bagi pendapat. Maka antara satu ulama dengan satu ulama tak sama pandangan dia. Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, telah bersalah-salahan ulama pada takwil keduanya. Maka yang sahih, yang berjalan atasnya al-muhaqqiqun, bahawasanya Osman dan Aisyah memikirkan qasar itu harus, maka diitmamkan itu pun harus. Maka memilih keduanya akan salah satu daripada dua ini, iaitu mereka memilih untuk tamamkan sembahyang. Ini pendapat yang diterima oleh majoriti ulama. Dia kata cerita dia lagu ni, bukan ada masalah apa, tak ada masalah apa. Cumanya Sayyidina Osman dan juga Sayyidatina Aisyah, mereka faham soal sembahyang qasar ini bukan wajib. Mereka faham siapa yang musafir, kalau dia nak buat sembahyang Zuhur 2 rakaat boleh, tapi kalau dia nak buat Zuhur 4 rakaat pun boleh. Maka memilih untuk buat 2 rakaat pun harus, memilih untuk buat 4 rakaat pun harus. Setelah 6 tahun mereka buat 2 rakaat, dekat nak habis umur Sayyidina Osman, dia pilih untuk nak buat 4 rakaat. Tak salah apa. Ulama kata terpulang dekat dia. Dia nak buat 2 pun boleh, dia nak buat 4 pun boleh. Buat 2 kalau niat nak ikut sunnah pun boleh. Kalau dia nak buat 4, pasal apa? Pasal dia rasa musafir dia ni tidak membawa sebarang masyaqqah, tidak membawa sebarang susah. Dia rasa dia nak duduk dalam sembahyang lebih lama, maka dia buat sembahyang Zuhur 4 rakaat dalam musafir pun boleh. Ulama kata tak ada masalah apa. Cumanya ulama kata memilih untuk buat qasar tetap lebih baik. Pasal apa? Pasal Nabi sepanjang masa dia musafir, dia buat 2 rakaat Zuhur, Asar dan Aisyah. Pasal apa? Pasal Abu Bakar, Umar, orang yang lebih dahulu daripada Osman, ikut Nabi betul-betul, tak ubah langsung. Nabi musafir buat sembahyang Zuhur 2 rakaat, mereka pun musafir buat Zuhur 2 rakaat. Maka memilih untuk buat
qasar di dalam musafir itu tetap lebih baik, ulama kata. Tapi Sayyidina Osman nak buat 4 tidak salah, dia kata. So tak ada masalah. Kan? Kadang-kadang benda macam ni dia jadi pasal berkelahi dalam masyarakat. Benda macam ni bukan ada apa-apa pun, benda macam ni pun jadi pasal berkelahi. Kan? Masalah usolli dalam semayang pun berkelahi. Tak ada apa. Tak ada apa. Kecuali kalau selepas takbir Allahu Akbar, usolli fardal maghribi, baru nak usolli. Tak boleh lah. Sebelum takbir dia nak usolli, walaupun Nabi tidak buat, tetapi ulama yang merangkakan benda ni, ulama rangkakan benda ni dengan tujuan nak bagi mudah. Nak bagi mudah kepada orang yang nak semayang ni, ambil lajak dulu. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin. Masa dia sebut usalli fardal maghribi itu, hati dia dah ikut serta dah. Saja aku semayang fardal maghrib, dia dah ambil lajak dah. Sekali lagi bila Allahu Akbar, lintas cepat. Itu kaedah yang diperkenalkan oleh ulama. Siapa nak buat? Siapa yang rasa dia tidak perlu ambil lajak, tak payah buat. Tidak jadi masalah benda-benda yang macam tu. Maka serupa juga dengan soal jumpa hadis kata Sayyidina Osman bin Affan dekat nak wafat, dia sembahyang dalam musafir, dia sembahyang tamam, dia tidak buat qasar. Dalam musafir dekat nak wafat, dalam musafir dia sembahyang zuhur 4 rakaat juga. Sedangkan dulu bila musafir dia buat zuhur 2 rakaat. Tidak jadi masalah. Al-muhaqqiqun, ulama-ulama yang muhaqqiqun, ulama-ulama yang benar-benar mengatakan tidak ada salah tentang mana. Ikut suka nak buat macam mana pun tak salah, dia kata. Cuma dia tekankan apa dia? Qasar itu tetap lebih baik kerana Nabi buat begitu. Dan dia kata sama ada nak qasar ataupun nak itmam, maka semua itu harus, dia kata. Kemudian yang bawah tu kita tak payah baca, tuan-tuan. Bawah tu maka memilih keduanya akan salah satu daripada dua ini, iaitu itmam semua. Lepas itu dia bincang tentang takwil yang dibuat oleh ulama. Ada ulama kata Sayyidina Osman buat lagu tu sebenarnya bukan pasal apa, tapi sebab dia ni special, dia sahabat Nabi, jadi dia boleh buat macam mana pun. Ada orang takwil macam tu. Majoriti ulama kata itu takwil yang tak betul. Itu selalu takwil lah, dia kata. Lah ni kita balik kepada asal masalah. Masalahnya nak buat qasar pun boleh, nak buat 4 rakaat pun boleh, nak buat hak mana-mana pun boleh. Sudah, dia kata tak payah duk takwil banyak-banyak. So oleh kerana jumhur ulama kata tak usah duk takwil banyak-banyak, tak usah duk baca takwil depa ni. Tak usah duk baca. Kalau nak baca juga balik baca di rumah, tak faham baru main tanya. Dia kira lagu tu. Tonton tengok masalah yang berikutnya. Qasar sembahyang itu pada musafir dan syaratnya. Ini dia nak bincang lebih khusus tentang sembahyang qasar. Kata Imam Nawawi, bermula mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki dan mazhab Abi Hanifah dan mazhab Ahmad dan juga jumhur, bahawasanya harus qasar pada tiap-tiap musafir yang harus. Maksudnya apa? Sepakat keempat-empat mazhab mengatakan kalau kita ni nak musafir yang baik, maka boleh buat sembahyang qasar. Itu sepakat. Semua mazhab mengatakan kalau musafir itu musafir yang baik. Musafir kerana apa? Kerana nak pergi ziarah saudara di Kuala Lumpur. Musafir pasal apa? Musafir pasal nak pergi tengok anak terima ijazah dalam majlis convocation. Itu musafir yang baik. Musafir pasal apa? Pasal nak pergi tengok Manchester United lawan. Yang tu tak apa baik. Yang tu tak boleh. Yang tu tak boleh. Kan? Jadi hak mana musafir yang baik? Dia kata musafir ini membolehkan kita buat sembahyang qasar. Itu sepakat keempat-empat mazhab, dia kata. Dan mensyaratkan oleh setengah ulama salaf akan keadaannya musafir itu takut, dia kata. Ada setengah pendapat di kalangan ulama salaf, ulama yang dulu, dia kata apa? Dia kata kalau sekiranya musafir tu musafir dalam ketakutan, baru boleh buat sembahyang qasar. Kalau musafir yang aman, lebih baik dia kata sembahyang tamam 4 rakaat. Musafir dalam ketakutan dululah. Dulu kalau nak musafir, perjalanan belum tentu aman. Dengan penyamun, dia panggil qati'ut tariq. Orang-orang yang kerja menyamun kabilah-kabilah di tengah padang pasir ni banyak.
Jadi kalau berhenti nak semayang ni takut kau saat lagi siapa akan diserbu mai, dia katok cermin kereta ke apa. Jadi lagu tu keadaan takut macam tu. Dia kata barulah boleh buat semayang qasar. Kalau keadaan aman, tak ada apa-apa, berhenti tidur terlentang dalam kereta, aku tak ada siapa buat apa, dia kata lebih baiklah semayang 4 rakaat. Ada pendapat macam tu. Itu pendapat ulama. Begitu. Dan setengah mereka itu mengatakan keadaan musafir itu hanyalah musafir haji ataupun umrah saja. Ada yang ketatkan syarat nak buat semayang qasar ini. Dia kata kalau orang nak pergi buat haji, nak buat umrah, tu saja boleh buat semayang qasar. Kalau nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi Kenuri, nak pergi ziarah adik-beradik, tak boleh, dia kata. Ada pendapat macam tu. Pendapat ni tuan-tuan biasalah, daripada dulu sampai lah ada 2 pendapat. Satu pendapat syadid. Dia kata syadid ni keras, cukup keras punya, tak boleh tolak ansur. Keras. Kalau nak pergi makan di kedai, wajib, dia kata kena tanya tuan kedai tu, ni hang goreng mi ni, mi beli kat siapa, toyu pakai toyu cap apa. Dia syadid macam tu. Boleh makan di rumah. Kan? Ada orang jenis syadid macam ni. Jumpa ustaz tak pakai kepiah, oh tak boleh, aku tahu dah mengaji ke dia, sebab dia ni jenis tak pakai kepiah. Oh dia syadid. Dia syadid, dia tak boleh. Ada orang jenis macam tu. Ada orang dia jenis moderate. Moderate bukan modern. Moderate ni maksudnya dia ada pertimbangan. Dalam beberapa hal dia ada pertimbangan. Dia kata kita dah tanya ada mi duk ambil ke orang kita kot. Dia kata kita semua ambil orang kita punya. Okey cukup lah, makanlah. Tak payah dia buat terselit panjang pergi duduk suluh dapur, dia tengok toyu cap apa-apa semua. Dia moderate. Tanya bagi puas hati kita. Kalau dia jawab kat kita kata mi pakai mi orang kita kot. Dia kata mana boleh, mi orang kita cepat basi, saya semua ambil acinam. Assalamualaikum, pergi makan kedai lain. Takat tu okey. Enggak. Moderate. Daripada dulu sampailah ada 2 golongan ni. Yang tak boleh bertolak ansur dengan yang boleh berkira bicara, boleh berunding, boleh berbincang. Bila sampai perkara-perkara prinsip, no. Sampai nak suruh saya kata buka aurat ni halal, minta maaf. Itu prinsip. Ada orang dia ada kira bicara dan dia ada had dia. Sampai peringkat ni tak boleh. Pasal apa? Benda ni benda yang diputuskan di dalam Quran dan di dalam hadis Nabi. Benda ni awak mesti mergelek aku pun, aku tetap kata macam yang Quran hadis kata. Dalam soal-soal yang bukan prinsip, dalam soal-soal yang teknikal, dalam soal-soal furu', dia kata soal-soal cabang, kita boleh berunding. Begitu. Maka ada sebahagian ulama yang dia kerah macam tu. Dia bila baca-baca hadis cerita pasal Nabi buat sembahyang qasar dalam musafir. Musafir Nabi itu musafir kerana nak pergi buat haji. Maka oleh kerana tu dia kata sembahyang qasar hanya untuk haji saja. Dia kunci kejap macam tu. Sebab sedangkan majoriti ulama, jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik mengatakan apa? Dia kata no, bukan dalam bab haji saja, dalam apa juga urusan yang baik, bukan urusan maksiat, maka boleh kita nak buat sembahyang qasar. Walaupun hadis Nabi kata Nabi buat ketika Nabi nak pergi buat haji, tetapi boleh kita apply hadis ini dalam keadaan-keadaan yang harus. Itu ceritanya. Baik, dia kata di sini, dia kata ada pendapat mengatakan perang. Ketika perang aja boleh buat qasar, lain tak boleh, dia kata. Dan setengah mereka itu keadaan musafir itu musafir ta'an, dia kata. Dia agak umum sikit. Dia kata musafir, selagi mana musafir itu musafir kepada ketaatan Tuhan. Nak pergi menghubungkan silaturahim, nak pergi ziarah adik-beradik, itu nak menghubungkan silaturahim. Silaturahim ini menunjukkan kita taat pada perintah Tuhan. Boleh, dia kata. Begitu. Dan kata Imam Syafi'i dan Imam Malik dan Imam Ahmad dan kebanyakan ulama, tiada harus qasar pada musafir maksiat. Kalau musafir tu musafir maksiat, tak boleh. Sepakat 3 mazhab mengatakan tidak boleh. Tetapi mengharuskannya oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Thawri. Abu Hanifah kata tak apa. Walaupun tujuan kita tak apa elok, dia kata kita masih lagi boleh untuk
buat sembahyang qasar. Itu pendapat Imam Hanafi. 3 mazhab lagi tak boleh, dia berkata. Begitu. Masalah kadar perjalanan yang harus qasarkan sembahyang itu. Yang ni tak payah baca tuan, ini kita tahu dah. 2 marhalah tu lebih kurang berapa kilometer? Lebih kurang. Kita semua dah tahu dah, ini 91 kilometer, ada pendapat kata 96 kilometer. Jadi kita ambil yang selamat, kita kata 100, senang. Ada pendapat kata 91, ada pendapat kata 96 kilometer. Sebab sukatan yang dia bagi dalam hadisnya, dia kata 2 marhalah. 2 marhalah tu pada sukatan kita berapa? Ada pendapat kata 91 kilometer. Ada pendapat kata 96 kilometer. Jadi kita kira 90 ke atas, 100 tu tentu dah boleh. Begitu. Baik, tengok terus bawah. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, dan ada pun bermula ini hadis, maka tiada menunjukkan padanya. Itu pun terus baca bawah lagi masalah. Masalah yang di bawah tu, qasar dan permulaannya dari mana? Ini kita baca. Di mana sempadan mula yang nak boleh kita buat sembahyang qasar ni? Kata Imam Syafi'i, dan apabila menghendaki seorang akan sekurang-kurang musafir yang harus qasar padanya akan sembahyang, nescaya tiada harus qasarnya, melainkan hingga keluar dia daripada rumahnya yang musafir ia daripadanya. Itu dia syarat nak buat sembahyang musafir, sembahyang qasar ataupun sembahyang jamak ni. Syarat dia apa? Mesti keluar daripada rumah. Tu nombor 1 dulu. Tu nombor 1. Tak boleh buat sembahyang jamak qasar di rumah kita, tak boleh buat. Yang tu nombor 1. Baik, nescaya tiada harus qasar, melainkan hingga keluar daripada rumah yang musafir ia daripadanya. Dan sama ada rumahnya yang musafir ia daripadanya. Faham tak? Kita daripada rumah kita di Cape saja. Kita nak pergi Kuala Lumpur. Nak pergi Kuala Lumpur, nak ziarah orang sakit misalnya. Cantik lah tu. Tu cerita dia, cerita nak boleh buat lah sembahyang jamak qasar, boleh buat. Baik, kita nak buat di mana? Nombor 1 sekali, atas rumah kita tak boleh buat. Kena keluar daripada rumah kita, dan sekali lagi dia diterang, kena keluar daripada qaryah kita. Kalau qaryah kita, qaryah Sungai Rambai, keluar pergi sembahyang di Padang Lalang, okey. Itu dah qaryah lain. Kalau qaryah kita Sungai Rambai, kita tahu sempadan qaryah Sungai Rambai tang mana, kita kena tahu. Okey, rumah dia ni penghabis, duduk dalam qaryah Sungai Rambai. Rumah balik tu dah masuk Padang Lalang. Okey, lepas pada sempadan tu kita dah boleh sembahyang jamak atau sembahyang qasar. Itu satu. Yang kedua, dia nak abang kat kita, kita dah pergi Kuala Lumpur dah. Kita pergi Kuala Lumpur duduk 5 hari, duduk seminggu. Maknanya bila kita niat daripada sini nak pergi Kuala Lumpur, nak duduk seminggu, kita sampai di rumah anak kita di Kuala Lumpur tu, sampai di rumah dia tu, inqata'as safar, maka terputus musafir. Tak boleh dah buat sembahyang jamak qasar. Pasal kita niat nak juga. Dia kata, pasal apa? Pasal kita dah dapat status mukim di rumah anak kita. Kita bukan musafir, tetapi kita mukim. Tak boleh buat di rumah anak kita dah. Kita kena keluar daripada rumah anak kita, keluar daripada qaryah tempat dia duduk. Baru kita boleh buat sembahyang jamak untuk nak balik kampung pula. Jadi rumah kita pun tak boleh. Rumah kita pergi dah duduk lebih daripada 3 hari pun tak boleh buat di rumah dia. Kena keluar daripada rumah dia, baru kita boleh buat. Keluar daripada qaryah rumah dia tu, baru kita boleh buat sembahyang jamak dan qasar. Tuan boleh faham tak? Masalah ni dia kena dengar betul-betul. Tuan-tuan terlelap mata, tuan tak faham. Dia ni dia cukup sensitif. Terlelap ya biji mata, tak lagi balik biar abang korang lagu lain. Lepas tu yang sedihnya kata Ustaz Zamzuri kata. Ada. Saya tak kata lagu dia kata. Dia lagu tu tuan-tuan. Baik. Baik. Kemudian dia kata, dan tiada di hadapan, mana dia tadi? Dan sama ada rumahnya itu qaryah ataupun padang. Ini saya kira lah. Kan? Qaryah dia kata, ataupun dia ni pergi buat rumah tengah-tengah padang. Kan? Tengah-tengah padang. Padang Lalang misalnya. Kan? Pergi buat rumah di tengah-tengah padang. Dia tak ada kampung, tak ada apa, rumah dia sebiji duduk di padang tu. Maka sukatan dia ialah sampai habis padang tu, habislah kawasan dia. Dia duduk tengah padang. Rumah jenis Hai Caparal ni. Kan buat satu padang besar tu, dia buat rumah dia tengah tu, tepi dengan kuda dengan apa, semua dia buat rock garden, ayang sungai, apa semua dia buat habis. Dia sebiji aja duduk orang tu. Dalam jarak 1 kilometer persegi tu rumah dia satu aja. Tak ada siapa kot tu. Kan? Nak kata qaryah pun tak ada apa, dia tak ada qaryah tu, dia duduk seorang.
Sampai nak semayang jemaat, nak kena keluar mai cari kampung orang lain semayang pasal dia duduk di satu kampung yang tak ada orang misalnya. Maka bagi dia keluar daripada kawasan Hai Chaparral dia tu di sana baru mula kawasan jamak kasar bagi dia. Begitu. Kalau nisbah orang duduk dalam kawasan rumah ni, nisbah dia nisbah qaryah. Rumah penghabis dalam qaryah tu, balik sana tu kita boleh buat dah semayang jamak kasar. Begitu. Baik. Maka jika ada ia pada lentangan tanah lembah, maka hingga melampaui akan lentangnya. Ni kalau orang duduk dalam lembah. Ni kita baca sekali lalu. Tak ada orang kot ni duduk dalam lembah, duduk atas padang ni, tak ada. Kan? Walaupun nama padang lalang, tapi rumah penuh. Kan? Ini semua cerita-cerita orang Arab. Orang Arab ada yang duduk macam ni, duduk seorang-seorang dia tengah-tengah padang gitu. Dan jika ada ia pada memanjang tanah lembah, maka hingga bercerai dia daripada tempat rumahnya. Ni jenis orang yang duduk isolated punya tempat ni. Dan jika ada ia dalam negeri yang berkumpul, maka sehingga melampaui tempat memanjang negeri itu. Dan jika ada ia dalam negeri yang berselerak rumahnya, maka ia itu hingga melampaui barang yang hampir rumahnya daripada itu negeri. Ini macam-macam cerita. Maka jikalau kasar dia padahal tidak melampaui barang yang aku sifatkan itu, nescaya mengulang dia akan semayang yang ia kasar akan dia pada tempat itu. Dia nak pergi Kuala Lumpur. Dia keluar dari rumah dia pergi rumah anak dia, tepi rumah dia aja. Dia silap. Kita dua abang kata tak boleh buat semayang dalam rumah. Luk dia terlena lepas tu. Huraian tu dia tak dengar dah. Dia dengar takat kata ustaz kata semayang jamak kasar ni tak boleh buat dalam rumah kita, dia kata. Maka dia pun nak pergi Kuala Lumpur, dia keluar dari rumah dia pergi rumah anak dia ni, ayah nak semayang kan. Dia pergi semayang dalam rumah anak dia pula. Sedangkan dia masih dalam qaryah lagi. Maka sembahyang itu tak terpakai. Maka dia wajib mengulangi semayang itu. Ulang di mana? Ulang setelah dia keluar daripada qaryah. Dia kena semayang di luar qaryah untuk jamak dan qasar ini. Begitu. Masalah qasar itu haruskan bagi orang yang sakit. Dia kata orang sakit boleh tak boleh buat semayang qasar. Orang sakit, masuk orang sakit di sini ialah orang yang tak boleh semayang berdiri. Sakit, maka dia kena semayang duduk atas bangku, dia kena semayang duduk bersila, dia kena semayang duduk tidur melentang. Orang hak jenis macam ni boleh tak boleh buat semayang jamak qasar. Begitu maksud dia. Kata Imam Syafi'i di dalam dan bersamaan jua pada qasar itu, iaitu harus ia akan orang sakit. Dia kata boleh lah. Ataupun orang yang sakar dan abdi dan merdeka dan perempuan dan laki-laki, apabila musafir mereka itu lain daripada musafir maksiat akan Allah Subhanahu Wa Taala, semua boleh. Semayang jamak qasar ni boleh dilakukan oleh siapa saja, laki-laki ke perempuan ke, dia ni orang merdeka ke hamba ke apa, semua pun boleh. Orang sakit pun boleh. Maksud dia apa? Kalau sekiranya dia ni sakit, dia serius serius sampai hospital Pulau Pinang tak boleh nak buat, maka nak hantar dia pergi hospital Universiti Kuala Lumpur. Ada tak jadi kes macam ni? Ada. Jadi bila jadi, kebanyakan dia macam mana? Pakai tak semayang. Dengan dia tak semayang, dengan driver ambulan pun tak semayang. Kan? Ada juga jadi kes macam ni. Pak sakit tu telah lah dia buat sabit kata sakit, padahal sakit pun kena semayang. Kan? Tapi dia buat sabit sakit. Dia kata hang tak tengok ni, aku dah lah sakit. Dia kata duk keras kejung dalam ambulan ni nak semayang lagu mana, dia kata. Bangkit tak boleh, apa pun tak boleh. Aku takkan Tuhan tak tahu pun dia pergi buding kat tu. Ada orang cakap macam ni. Ramai tu ada. Tuhan bukan tak tahu kata aku sakit. Dia pakai kira Tuhan tahu aja. Kan? Dia kata macam driver ambulan tak kata, dia pergi tuduh orang tu pula. Macam driver ambulan tak kata lah, dia sehat buat kereta beras macam apa lagi, dia tak mayang macam dia berdosa. Aku tak lah. Dah. Dalam agama driver ambulan pun berdosa, dia hak sakit pun berdosa kalau tak semayang. Kena semayang. Kena semayang. Jadi semayang macam mana? Semayang takat mana boleh. Kalau boleh berhenti, turun pergi surau boleh. Kan macam tuan-tuan tengok cerita lawak dalam televisyen ni. Orang sakit duduk atas stretcher, 2 orang angkat. Tengah lintas jalan tengok kereta main laju. Dia agak tak ada lepas, dia letak stretcher lari. Hak sakit pun bakit lari sama. Kereta lepas dia main tidur balik, depan ni pun angkat balik. Cerita kartun jadi macam tu. Kalau dia ni sakit, tapi sakit dia ni masih lagi boleh. Ambulan berhenti tempat rehat dekat Lebuh Raya, dia boleh turun pergi semayang di surau Lebuh Raya. Maka dia kena semayang macam tu lah.
Kalau dia ni sakit sampai nak turun pergi ke surau tu tak boleh. Dia sakit apa tulang belakang jadi lagu mana ke, duduk tidur keras kejung dalam ambulan, maka semayang dalam ambulan tu lah. Kok mana menghadap kira kok tu kiblat. Kok mana menghadap zon kata itu arah kiblat. Semayanglah dengan pelupuk mata ke apa takat mana mampu. Driver ambulan kena pergilah surau. Semayang cepat-cepatlah. Sebab ni kawan ni memang jadi apa ke pula atas ambulan ni. Semayang kadar segeralah. Begitu. Tapi semayang, kena semayang. Begitu. Baik, masalah dia kata. Qasar itu apa hukumnya bagi orang yang musafir maksiat? Ni pula dia nak bincang khusus pula. Tadi kita dah jumpa, dia kata satu mazhab aja yang kata orang yang musafir maksiat boleh buat semayang qasar. Mazhab apa? Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Baik, ni pula dia nak bincang. Kata Imam Syafi'i, barang siapa musafir ia kerana zalim atas seorang muslim ataupun mu'ahad. Mu'ahad ni maksud kafir ni lah, kafir zimmi, kafir yang mengaku tak setia kepada orang Islam. Barang siapa yang dia musafir, ni musafir nak pergi buat orang Islam. Ni turun daripada Pulau Pinang ni, turun nak pergi Kuala Lumpur dengan niat nak pergi bunuh satu orang Islam di sana. Dia musafir dengan tujuan tu. Ataupun kerana menyamun di jalan-jalan, ataupun dia ni memang turun dengan niat nak pergi rompak bank di Kuala Lumpur, tujuan nak pergi menyamun, ataupun berbuat jahat di atas muka bumi, ataupun apa-apa tujuan jahat lah. Ni turun ni nak pergi Kuala Lumpur. Nak pergi Kuala Lumpur buat apa? Nak pergi jumpa girlfriend di Kuala Lumpur. Jahat. Hak jenis macam ni. Ataupun abdi keluar lari daripada tuannya. Ni kes hamba sahaya, hamba abdi ni. Dia tuang keluar daripada rumah tuan dia, tuang nak pergi Kuala Lumpur. Lari tanpa pengetahuan tuan dia. Boleh tak boleh dalam tempoh dia nak lari daripada tuan dia tu nak buat sembahyang jamak qasar, dia kata. Ataupun laki-laki kerana lari supaya menegahkan hak yang lazim atasnya, ataupun laki ada bini, ada anak apa semua, saja nak lari daripada tanggungjawab, tak mau nak bayar, tak mau nak tanggung nafkah anak bini, nak lari pada anak bini, nak lari pergi duduk Kuala Lumpur, nak bawa diri. Dia nak lari tu, nak lari daripada tanggungjawab sara anak bini, makan minum anak bini ni, boleh tak boleh? Dalam tempoh dia nak lari pergi tu, dia buat semayang qasar. Celaru benar ni kan? Tapi kecelaruan ni banyak dalam masyarakat kita, hak jenis kecelaruan ni. Dia nak pergi menyamun, tahu dah kerja menyamun ni salah, tapi dengan semayang sunat ikut jalan, dengan buat semayang jamak qasar, celaru. Yang ni yang kata celaru. Yang nak pergi tu nak pergi buat benda haram, yang ikut jalan ni, yang buat ibadat ni tak tahu nak apa, celaru kan? Yang nak minum tu arak, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana. Kecelaruan yang berlaku dalam masyarakat, dia celaru. Majlis hak nak buat tu majlis tarian lapin, cak lempung apa semua jenis merapu ni, mula dengan doa Allahumma salli ala, minta berkat apa nama yang pergi buat lagu tu. Ini kecelaruan yang ada dalam masyarakat. Celaru ni dia tak boleh elok selagi mana semua orang tak mengaji. Tak elok. Hak mengaji tu Datuk Mufti mengajilah, hak mengaji ni tuan-tuan qadi mengajilah, tapi orang panggil dia pergi baca doa majlis tu nak buat guna. Nak buat ke mana? Dia bukan tak tahu, kata tak sesuai ni. Tak sesuai apa daripada sebutlah ni. Dia kata tak sesuai ni majlis macam ni nak pergi duduk baca doa, tapi arahan suruh dia pergi baca doa. Nak buat ke mana? Tak jawatan. Kerana orang suruh dia pergi baca doa, tak jawatan. Habis bukan tak jawatan, siapa nak jadi mufti payahlah. Bila tanya hak kita kata tadi, hak kumpulan syadid tadi ni, hak jumpa ustaz tak bagi kepiah marah ni, dia kata kena tak jawatan, kita prinsip gedung-gedung. Adalah orang macam tu kan. Dan ini adalah kecelaruan yang berlaku di dalam masyarakat. Dia macam tu. Inilah ceritanya. Jadi dia ni nak pergi, nak musafir, nak pergi samun, nak pergi rompak bank, semayang sunat kok jalan dengan buat jamak qasar, dengan doa angkat punya tinggi naik ke atas apa semua, rupanya sampai sana nak samun bank. Ni macam ni dia kata. Ataupun lari daripada tak mau nak tanggung nafkah anak bini dan sebagainya. Ataupun barang yang seumpama ini makna, dia kata, atau lain daripada maksiat, ataupun apa-apalah jenis hak tak elok ni, nak pi dengan tujuan yang tak apa elok ni, dia kata, maka tiada harus baginya bahawa qasar. Tu dia mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i dia kata tak boleh.
Tak boleh buat sembahyang jamak kasar. Pasal apa? Pasal dia menuju ke arah satu benda yang tidak elok. Maka tak boleh buat sembahyang jamak kasar. Maka jika kasar ia, nescaya diulang tiap-tiap sembahyang yang disembahyangkannya itu. Oh dia, nampak? Kalau dia buat juga sembahyang kasar, tak mau, tak pakai. Dia kena ulang balik sembahyang tu dan dia kena sembahyang tamam balik. Dia buat sembahyang zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Pasal apa? Ni dalam perjalanan nak pergi rompak bank. Tak mau, Tuhan tak terima yang tu. Imam Syafi'i kata tak boleh macam tu. Dia kena ulang balik sembahyang. Ulang macam mana? Sembahyang zuhur 4 rakaat. Dia tak diberi kelonggaran, tak diberi kemudahan kepada dia untuk nak pergi buat benda tak elok. Begitu. Kerana bahawasanya qasar itu rukhsah. Dia kata kerana qasar itu, sembahyang qasar itu kelonggaran yang Tuhan bagi. Dia kata kelonggaran Tuhan bagi pada orang baik, bukan pada orang jahat. Itu maksud dia. Dan hanya sahaja dijadikan rukhsah itu bagi mereka yang tiada ia derhaka. Dia kata kelonggaran itu Tuhan bagi pada orang baik, bukan pada orang derhaka. Begitu. Lihatlah kepada firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman idturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Maka barang siapa terpaksa ia kepada memakan daging babi dan juga bangkai dan juga darah, padahal tiada keluar dia atas Islam, dan tiada ia orang yang melampaui dengan berbuat maksiat, maka tiada dosa atasnya memakannya. Itu dia. Tuan-tuan tengok ni yang kata Islam. Islam mula-mula dia habaq kata babi haram. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Terang dia kata daging babi hurrimat, diharamkan, tak boleh. Tapi Islam, ni yang kata Islam, tapi dalam keadaan apa? Terpaksa makan. Dalam keadaan darurah, terpaksa makan. Tak ada arah dah, tak boleh nak elak dah. Kalau tak makan, sekira-kira pada akalnya boleh mati. Dan yang ada depan dia masa tu satu tu aja, lain tak ada. Selagi mana ada hak lain, kena ambil alternatif lain. Ni tak ada saja nak jadi cerita depan dia. Yang ada depan dia bangkai aja. Anda pernah dengar cerita dulu di England jadi sekali. 4 orang naik kereta musim salji, terperangkap di luar ni semua salji dah tukar jadi air ketui dah. Nak keluar tak boleh dah. Nak keluar tak boleh. Kereta tu duduk terperangkap. Dia daripada trap dah di bawah salji yang dah jadi air ni. Buka pintu tak boleh, apa pun tak boleh. Nak buat bagaimana? Lama lah zaman tu, handphone tak ada lagi, apa pun tak ada. Duduk dah kereta aja mereka. Kan? Makan apa-apa pun tak boleh. Jadi mereka start dengan duk robek span kerusi tu duk makan. Lapak ni tak ada benda nak makan. Robek apa benda agak boleh makan. Mula tengok cekelat hang dulu. Kalau ada dalam kereta, makan cekelat hang dulu. Habis yang tu semua, dia mula duk tengok hak lembut sikit. Nampak span lembut, korek makan. Bila duk makan benda tak tahuan macam ni dan sebagainya, mati. Daripada 4 orang tu ada yang mati. Mati kerana kebuluran, tak ada benda nak makan. Bila mati, tinggal hak hidup ni duk ada. Mayat nak busuk, tak busuk. Dia duk dalam air. Macam barang duk dalam peti air, tak busuk. Tapi matilah. Badan lebam-lebam dan sebagainya. Ada keluar dalam artikel lepas dua ni. Tinggal kawah hidup ni. Sampai last sekali daripada 4 orang, tinggal seorang aja. Tuhan saja bagi panjang umur dia hidup. Dan dia ni pun hidup macam mana? Dia khobek makan kawan dia. Tak ada pilihan lah. Dia kebuluran dah, tak ada benda dah nak makan. Tengok kawan 3 orang dah mati dah, tengok biji mata pula duk celak, dia tengok mata nampak macam mata kucing. Dia khobek makan. Tengok telinga nampak macam kopok. Dia koyak makan. Makan bangkai kawan. Kan? Sehinggalah sampai orang temui depa, sampai jumpa kereta yang terperangkap pun jumpa, dia berkeluar dan lepas tu dia ni pun jadi macam orang 3 suku. Pasal apa? Pasal dia kenangkan balik dia khobek makan badan kawan ni. Dia boleh jadi gila lagu tu aja. Baik, Islam kata apa dalam bab ni? Islam kata barang siapa terpaksa kepada memakan daging babi ataupun bangkai ataupun darah, padahal tiada keluar dia atas Islam. Dia makan tu bukan dengan niat kata ni Islam larang ni, dalam Quran kata tak boleh makan ni, aku makan juga, habislah aku, terkeluarlah aku pada Islam. Tak. Bukan, dia masih Islam lagi, tapi dalam keadaan terpaksa macam tu, dia terpaksa buat tindakan tu.
Dan tiada ia orang yang melampaui dengan berbuat maksiat. Dan makan tu bukan makan-makan biji mata sedap lagu nak kobek semua makan tak. Dia makan sekadar nak bagi hilang lapang yang sekira-kira boleh menegah dia daripada mati kebuluran saja. Begitu. Maka tiada dosa atasnya memakan itu. Itu dia. Tuan-tuan tengok dalam Quran clause yang macam ni pun ada. Begitu. Dan begitu juga tiada harus menyapu di atas dua khuf dan tiada menjamak ke sembahyang orang yang musafir dalam maksiat. Khuf ni kan kasut kulit, pakai lutut apa orang duk pakai ikat ni, musim sejuk depa nanti pakai yang tu. Dalam Islam dia bagi kelonggaran orang yang musafir dalam musim sejuk. Musafir dalam musim sejuk. Bila ambil ayat sembahyang tak payah buka dah kasut khuf dia tu, tak payah buka. Memadai dengan bila mai tang basuh kaki tu sapu bahagian atas khuf. Kelonggaran diberikan kepada dia, tak payah basuh kaki. Pasal apa? Pasal sejuk sangat keadaan tu memudaratkan dia. Kalau dia nak buka kasut, basuh air dan sebagainya, Islam benarkan sapu dia atas khuf saja. Tapi kalau musafir, dia tu musafir maksiat, tak boleh. Kelonggaran tidak, dia kena pecat kasut dia juga, buka kasut dia juga untuk nak kena basuh kaki. Begitu. Dia kata dan begitu juga tiada boleh sembahyang sunat membelakang kiblat. Tak boleh. Kalau orang yang musafir orang nak pergi Mekah, nak buat haji, sembahyang mana tahu dah, kiblat duduk belah mana tak tahu dah, duduk atas kapal terbang tu, atau duduk buat gila atas kapal terbang tu, tak lagi panggil pramugari panggil ni kiblat kok mana. Dia kata mana saya nak beritahu, kita duduk atas kapal, kiblat duduk dah bawah, kena sembahyang cara menderap duduk. Tak boleh lah, kiblat duduk dah bawah. Tak salah tanya kiblat duduk mana, kita duduk atas kapal terbang, kok mana kita menghadap, situlah arah kiblat. Kalau betul-betul nak cari kiblat sampai duk ambil kompas pusing jatuh kapal terbang duk cari tang mana, kena menderap. Dia apa pun duk ada bawah lah, kita duk terbang. Kan? Cerita dia Islam dah bagi kelonggaran. Duk atas bangku kapal terbang tu kok mana menghadap, anggap situlah kiblat. Zon dia bagi. Takbir Allahu akbar, mayang dalam keadaan duduk atas bangku. Rokok tunduk sikit. Tidak. Sujud tunduk lebih pada kadar rokok tadi. Ya. Dulu awal-awal dulu pramugari pun tak mengaji. Depa naik kapal terbang pergi balik tak ada mengaji. Bila orang sembahyang atas kapal terbang, dia buat bungkuk tu, dia tolong pergi angkat pula dah nak buat bantai belakang. Ada juga jadi macam tu. Allah depa faham dah. Allah depa kerti dah dengan orang duk pergi Mekah banyak naik kapal terbang, depa kuat duk belajar dah, kerti dah. Kabut tu. Begitu dia kata. Jadi dan begitu juga tiada boleh sembahyang sunat membelakang kiblat. Dia kata dan tiada diringankan daripada orang yang ada safarnya dalam maksiat itu akan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang musafir maksiat tak dapat sebarang kelonggaran. Dia kena buat cara betul-betulnya. Begitu. Masalah dia kata, kasarkah orang yang tinggal di Mekah tak kala mengerjakan haji? Lihat ni. Orang Mekah, dia tumpah darah Mekah, duduk di Mekah, kira sampai besar sampai tua duduk ada di Mekah. Dia nak buat haji, boleh tak boleh dia buat sembahyang qasar? Kata Imam Syafi'i, dan barang siapa ada ia daripada ahli Mekah. Ahli Mekah maksudnya penduduk Mekah. Dia penduduk Mekah, dia nak buat haji, maka mengerjakan haji ia, nescaya menyempurnakan dia akan sembahyang di Mina dan di Arafah. Orang Mekah tak boleh buat sembahyang jamak qasar, tak boleh. Oleh kerana dia orang Mekah, dia tak ada status musafir. Dia orang mastautin di situ. Dia orang yang memang tanah tumpah darah situ, duduk situ memang tak bercadang nak keluar daripada situ. Dia masa dia pergi Mina, masa dia pergi di Arafah, masa dia pergi mana pun, dia kena sembahyang tamat. Itu bagi orang Mekah. Dan begitu juga ahli Arafah dan ahli Mina, sama lah. Orang yang memang asal duduk di Arafah, asal duduk di Mina, mereka ni sembahyang tidak boleh buat jamak qasar. Begitu. Maka tiada boleh qasar dalam ia mengerjakan haji itu. Dan begitu juga orang yang tinggal hampir dengan negeri Mekah. Daripada mereka yang tiada ada musafirnya ke Arafah, daripada barang yang mengkasarkan daripadanya akan sembahyang itu. Siapa juga orang yang tak duduk Mekah pun tapi dekat dengan Mekah. Dekat maksudnya apa? Tak sampai 2 marhalah. Maka mereka juga tidak boleh buat sembahyang jamak dan qasar sewaktu buat haji di sana. Masalah qasar kerana jauh perjalanan dan dalilnya. Wahai saudaraku, bermula setengah daripada dalil qasar sembahyang kerana jauh perjalanan dan bukan kerana maksiat itu
ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Ini hadis nak cerita kata kita dibenarkan buat sembahyang jamak qasar kerana perjalanan kita jauh. Jauh maksudnya lebih daripada 2 marhalah. Begitu. Kata hadis dia, Ani bin Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja min al-Madinati ila Makkah. La yakhafu illa Allah Rabbul alamin. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ia daripada negeri Madinah Al-Munawwarah kerana pergi ke Mekah untuk mengerjakan haji. Yakni pergi bersama dengan segala sahabatnya. Tiada takut di dalam musafir itu melainkan Allah Tuhan sekalian alam. Yakni tiadalah di jalan-jalannya itu seteru ataupun musuh, bahkan aman sepanjang-panjang jalan itu. Kata Ibnu Abbas, fasalla raka'atain. Maka sembahyang Nabi SAW dalam musafirnya itu akan sembahyang 2 rakaat qasar. Hadis ni dengan sendirinya menolak pendapat yang mengatakan boleh buat jamak qasar ni waktu takut aja. Tolak. Waktu aman tak boleh. Tolak. Pasal apa? Pasal Nabi daripada Madinah nak pergi Mekah buat haji, perjalanan aman. Walaupun perjalanan aman sepanjang jalan, Nabi buat sembahyang qasar. Maka kita dibenarkan sembahyang jamak qasar ni bukan kerana perjalanan tak aman, tapi kerana apa? Kerana jauh perjalanan. Itu dia punya fokus dia di situ. Ingat, macam setengah orang hari ni kata, ada kata dulu sungguhlah kita nak cari masjid tepi jalan payah, susah. Dia kata jadi dah jumpa masjid tu buat sembahyang jamak qasar siap-siap. Lah sepanjang jalan highway ada surau, dia kata awak yang dia pergi buat sembahyang jamak qasar, sembahyang lah. Masuk Zuhur sembahyang Zuhur, sat lagi sana jumpa asar sembahyang asar. Pendapat yang macam tu pun ditolak. Pasal apa? Pasal yang dibenarkan buat sembahyang jamak qasar ni pasal apa? Pasal jauh perjalanan, bukan pasal susah sepanjang jalan. Pasal jauh, pasal perjalanan itu melebihi 2 marhalah, pasal tu disuruh buat sembahyang jamak qasar. Begitu. Masalah dia kata qasar kan kerana penat, apa hukum dia? Kata Imam Syafi'i di dalam dan bersamaan jua pada barang yang diqasarkan sembahyang padanya, pada musafir yang memenatkan dan meletihkan, tu dia silap eja. Kerana takut di dalam musafir dengan sebab sesuatu kehendak atau lari dan aman, yakni tiada boleh qasar kerananya. Dia kata kita buat sembahyang jamak dengan qasar ni bukan kerana benda-benda ni semua, bukan kerana perjalanan tu dibimbang akan memenatkan, akan meletihkan, maka dengan kerana tu buat sembahyang jamak qasar, bukan kerana tu, tapi kerana apa? Kerana jauh perjalanan. Dia nak abang yang tu. Dan bukanlah kita dibenarkan ni kerana takut ataupun kerana apa nak lari daripada apa-apa. Bukan kerana ni semua. Tapi pasal apa kita disuruh disunatkan buat sembahyang jamak qasar pasal apa? Pasal perjalanan kita jauh dan sunnah Nabi. Nabi bila berjalan jauh, Nabi buat sembahyang qasar, sembahyang jamak qasar. Begitu. Setengah orang menyaga hari ni naik kapal terbang di Penang, Nabi turun di Kuala Lumpur 45 minit aja. Dia kata alang kepalang nak buat sembahyang jamak qasar, malu kat Tuhan dia lah. Malu pasal apa pula? Malu pasal apa pula? Dia duduk torah dalam kepala dia, dia fikir malu kat Tuhan lah apa. Malu ni kalau tak sembahyang, malu kat Tuhan. Kalau kita buat sembahyang jamak qasar dengan niat nak ikut sunnah Nabi, boleh pahala pula lagi. Nak malu apanya? Tapi pasal apa orang duk cakap macam ni? Pasal dia memberi pendapat berdasarkan fikir dia, bukan berdasarkan faham ilmu. Ini masalah dia. Baik, dia kata dan ini sebab bahawasanya qasar itu hanya sahaja ialah pada jauhnya, dia kata. Nampak tak? Dia duk ulang yang tu aja, dia duk tekan yang tu nak bagi faham. Bukan dia tak ada modal, dia ada banyak lagi modal nak abang kat kita, tapi dia nak bagi faham. Sembahyang jamak qasar ni kerana perjalanan kita tu lebih daripada 2 marhalah. Kerana tu kita disunatkan buat sembahyang jamak dan qasar. Tuan-tuan, perjalanan tuan-tuan. Yang kata musafir ni kita tak tahu apa nak jadi. Tak tahu apa nak jadi. Tak kasat lagi dah masuk waktu asar. 4:45 masuk asar. Kita tak buat lagi jamak qasar. Tadi kita buat lohong saja. Wahai kalau tadi ni kita buat dah Zuhur dengan asar, dah buat jamak takdim dah.
Lepas tu mai pukul 4.30, pukul 4.45, pukul 5, pukul 6. Tak apa dah, kita selesai dah semayang. Dia tak buat lagi. Dia duk kira hak macam tadi, jenis fikir lagu tadi. Masuk zuhur, semayang zuhur. Sat lagi pi sampai tang mana masuk asar, nak semayang asar. Katalah pi sampai pukul 5 suku pom aksiden mati pi. Nauzubillah min zalik. Katalah jadi macam tu. Mati dalam keadaan kita ada hutang dengan Tuhan. Tuhan kira hutang macam tu. Tuhan kira hutang. Kita nak jawab apa? Nak jawab kita tadi saya lohok buat dah. Tuhan kata dah ni masalah kes ni kes asar, bukan kes lohok. Lohok memang hang buat. Kes ni kes asar. Asar kamu tak buat. Dan nak jawab guna. Kita nak jawab kita dah memang saya duk cadang nak buat. Cadang nak buat tapi tak buat. Dan tapi saya memang duk ingat nak buat. Tuhan kata tahulah. Tuhan lebih tahu pada kita lagi. Kata kita duk ingat nak buat. Tuhan kata hang musafir kan. Pasal apa yang tak buat sembahyang jamak takdim tadi? Sangkut. Enggak. Dia anggap hutang. Tak semayang dia anggap hutang. Itu sebab semayang ni bila sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah apakah amalan paling baik? Nabi kata as-salatu ala waqtiha. Semayang awal waktu. Mak lepas semayang tu kalau nak jadi apa pun alhamdulillah lah. Kita menghadap Allah dalam keadaan satu bab selesai. Satu bab selesai. Kalau kita menghadap Allah dalam keadaan waktu dah masuk tak semayang lagi. Pula lagi pergi jadi kejadian tu 6.30 petang. Asar tak semayang. Tuan-tuan nak kata apa? 6.30 petang pergi jadi kemalangan yang meragut nyawa kita. 6.30 petang pergi jadi kemalangan tu. 6.30 petang tak semayang asar lagi. Nak jawab apa? Sedangkan Allah dah bagi kelonggaran. Suruh kita semayang awal-awal tadi jamak takdim. Kita tak ambil kemudahan yang Tuhan bagi itu. Akhirnya kita menghadap Allah dalam keadaan kita berhutang dengan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nescaya tiada diqasarkan dalam musafir yang jauh di dalam segeduk dan juga qasar berjalan. Dan qasar di dalam musafir orang yang qasar berjalan kaki dan di dalam kelelahan dan juga ketakutan. Dia nak abang kata, semayang jamak qasar ni bukanlah kerana apa? Kerana kita ni perjalanan itu memenatkan atau melelahkan. Kalau kerana tu orang-orang zaman Nabi dulu yang musafir naik unta duduk dalam segeduk. Hak buat rumah kecil atas belakang unta tu. Nak penat apa? Dia duduk atas tu. Hak penat kau duduk tuntun unta tu. Dia duduk rehat lah tu dengan segeduk, dengan teduh, dengan tak kena panas, dengan apa pun dia buat semayang qasar juga. Maka itu menunjukkan semayang qasar ini bukan kerana perjalanan itu membawa penat, memenatkan, tetapi kerana jauh perjalanan. Kerana tu. Jadi kalau kita nak pi Kuala Lumpur, kita nak naik kapal terbang 45 minit saja, tak ada penat, tak ada apa. Pun disunatkan untuk buat semayang jamak dan qasar. Pasal apa? Pasal perjalanan dia jauh. Begitu. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk bab ma jaa fi taqsiris salat. Itu bab yang datang pada menyatakan mengqasarkan sembahyang fardu. Bab ni menarik tuan-tuan. Saya dah baca sebintas lalu. Dia akan merongkai satu persoalan yang orang duk bercakap pasal soal Nabi buat haji. Dalam tempoh Nabi buat haji tu Nabi buat semayang qasar. Kan? Orang duk bahas benda ni merata tempat. Dalam bab yang akan datang dia akan hurai benda ni satu persatu. Dan huraian ini dari sudut mazhab Syafi'i. Nabi ambil masa 10 hari. Daripada hari Nabi daripada Madinah tu sampai di Mekah. Kemudian bertolak pergi ke Mina. Nabi pergi Mina dulu. Itu sebab tuan-tuan kita tengok jemaah haji daripada negeri lain, kan, bukan Malaysia lah, terutamanya negeri-negeri Arab dan juga negeri-negeri India, Pakistan, apa semua ni, geng-geng ni semua. Depa kalau nak pergi buat haji, depa start 8. Depa akan ada di Mina dulu 8 hari bulan. Daripada 8 hari bulan di Mina baru depa pergi Arafah. Arafah 9, 10 depa ada Mina balik. 11, 12, kemudian 13 mereka balik Mekah. Ini pergerakan jemaah haji daripada lain Malaysia lah. Lain daripada Malaysia. Mereka akan buat macam tu. Baik, kita akan tahu lepas ni pasal apa mereka buat macam tu. Pasal apa mereka buat macam tu.
Jadi ringkas cakapnya pasal apa? Pasal Nabi buat macam tu. Nabi daripada Madinah sampai Mekah. Sampai Mekah, Nabi terus pergi ke Mina 8 hari bulan. Di Mina tu Nabi dah buat sembahyang jamak qasar apa semua dah. Sembahyang qasar dah di situ. Kemudian Nabi bertolak Arafah, Nabi buat macam mana mereka tu buat. Kan? Jadi mereka ni nak ikut betul-betul sunnah Nabi SAW. Ada sebahagian lagi pula bukan tak ada duit, tuan-tuan. Kita duk tengok apa nama mereka duk berjalan bila kita naik bas. Kan? Kita naik bas daripada Arafah main Muzdalifah nak main Mina. Kita naik bas tu tengok kiri kanan bas ni. Dia berjalan dengan galas beg, dengan tanggung bungkuih, dengan Allahu Akbar. Kita tengok mereka duk berjalan kan. Mula-mula teringat dalam diri kita ni, kesianlah pokok ni miskin. Sampai nak naik bas tak ada duit. Tak, tuan-tuan. Dia campur dua. Ada sebahagian miskin. Ada sebahagian miskin. Ada sebahagian bukan pasal miskin. Tapi pasal apa? Pasal dia nak dapatkan tu. Dia nak dapatkan susah buat haji tu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sendiri, Nabi sendiri ada menunjukkan beberapa petunjuk dalam hadis Nabi yang mengatakan Nabi tak mau senang-senang ni. Nabi mau bagi susah. Contohnya apa? Waktu melontang. Kan? Sahabat-sahabat ni bila nampak Nabi mai pakat kuat nak pergi jalan, nak pergi Nabi pergi melontang mudah, Nabi marah. Nabi marah. Nabi tak mau lagu tu. Nabi mau biar pun rasa susah waktu nak buat ibadat ni. Baru ada thrill dia. Buat haji tu baru ada thrill dia. Susah tu. Kalau pergi package 32,000 ada. Package 32,000 Malaysia ni. Package 25,000. Seorang 32,000. Kira dia lagu tak susah lagu tu. Kan? Nabi pun susah. Dia lagi special daripada Nabi lagu tu. Kan? Jadi kalau pi ambil package ni yang agak package ni sekadar untuk nak memudahkan, bukan nak keselesaan, tapi nak memudahkan dari segi kita nak beribadat. Pasal apa? Bila ambil package kata bayar lebih 2,000, kita dijanjikan hotel dekat dengan Masjidil Haram. Pasal apa? Kita pun tak apa kuat dan sebagainya, itu tak ada salah apa. Tapi kalau pergi sampai 32,000, bukanlah kata salah, tapi tak apa cantik begitu. Tak apa cantik begitu. Kan? Jadi biarlah nak buat ibadat ni kan. Bangkit sembahyang malam. Sebahagian ulama memakruhkan kalau kita kunci jam. Kita nak bangun sembahyang tahajud, kita kunci jam. Sebahagian ulama dia memakruhkan kunci jam, memakruhkan, bukan kata tak boleh. Dia memakruhkan. Pasal apa? Pasal dia lebih suka kalau kita sendiri set dalam diri kita nak bangkit. Kita set dalam diri kita sebelum tidur tu, nak tidur tu dengan bismillah, dengan baca selawat Nabi, dengan baca 3 qul, dengan baca ayat kursi, dengan apa dalam hati ni kita duk minta kat Tuhan, minta ya Allah pukul 4 lagi nak bangkit sembahyang. Tuhan gerak kita insya-Allah. Tuhan gerak kita. Ni dalam ni. Dalam ni nak buat, Tuhan bagi. Kalau dalam tak nak buat, kunci jam sampai bergoyang katil. Jam bukan jam jenis hak legula tek ni. Jam jenis hak pering. Ni hak dia hantuk apa nama tu dua dia atas tu. Tung. Dia boleh hawin punggai jam pergi ke dunia lah dia tak bangkit. Pasal apa? Dalam tak mau bangkit. Harap jam tu bunyi. Ada kawan sahabat bagi tahu kan, dia kunci jam. Jadi kali pertama jadi macam tadi dia punggai. Terlupa kata dia yang kunci. Bunyi duk gagal tak jumpa. Jumpa punggai dah. Lepas tu dah pagi esok rasa silang balik tu. Kunci jam lagi tak jauh. Agak tangan duk rewang tak sampai. Tak jauh. Jadi sekira-kira bangkit, boleh bangkit bila bangkit pergi pancong lah. Tak apanya dia kata. Bangkit pergi tutup. Tidur tepi jam tu pula dia kata. Masya Allah, dia kata saya jadi susah sangat. Dia tanya kita, saya yang jadi susah sangat. Susah tu pasal dalam. Tuan-tuan, kita ada anak perempuan. Kita ada anak perempuan. Kalau anak kita tu sendiri Allah buka hati dia, dia faham Islam, dia nak pakai tudung, Allah tak ada masalah apa, dia mau.
Berbanding dengan ada anak perempuan dia tak mau pakai. Dia tak mau pakai. Macam mana kita nak buat? Habis ni, habis otak fikir, habis mulut janji macam-macam, habis nak suruh dia pakai. Kalau kakak pakai, ayah nak bagi yang ni. Kalau kakak pakai, macam-macam duk kata, dia tak pakai. Padahal tawaran yang kita bagi tu cukup menarik dah. Tak boleh tarik dia. Sebab apa? Dalam dia tak mahu. Dalam dia tak mahu. Jadi sebab soal pendidikan dengan anak-anak ni, bagi faham. Bagi faham. Kalau tengok dia tak semayang, pergi ambil tali pinggang pukul, dia sakit saja. Dia sakit badan saja, kita sakit hati saja. Bagi faham kat dia. Lah buku dah banyak tuan-tuan di kedai, buku pasal suruh semayang azab neraka, nak timpa orang yang macam-macam dah. Beli bagi dia baca. Tak payah cakap banyak. Beli bagi dia baca. Kata, abang baca buku ni. Sekali ayah nak sembang dengan abang. Baca, dia baca. Dia baca, bukan kita cakap, dia baca. Dia baca tu, dia main kat hati dia. Lepas dia baca, kita kata habis lagi. Habis dah, buku nipis dah, habis dah main sini. Okey, abang faham apa? Muka dia dah nampak belain lah. Kan? Itulah kata ayah duk abang lama dah semayang ni tak boleh tinggal. Abang kalau ayah marah abang pun tak jadi apa. Kalau ayah pukul abang pun tak jadi apa. Kata, tapi kalau esok masuk neraka, Tuhan kena azab macam ni, siapa pun tak boleh tolong. Ayah pun tak boleh tolong abang. Abang kata dia nanti senang. Tapi pendidikan ini di peringkat rendah lah. Kalau habis besar dah, dia pun misal lebat pada kita. Kita pergi cakap lagu tu, masa rendah ni, masa peringkat rendah ni abang lagu tu kat dia. Dia nanti dengar kita kata, lah abang nak semayang kata. Nak semayang dia. Saat lagi masuk waktu semayang, ikut ayah semayang. Ikut lah. Tapi bukan sedah tu aja. Dah, dia 3 hari dia cantik, main hari keempat jadi pula. Jadi pula panggil pula. Kan bagi apa ke pula, ada ke dia orang baca ni. Dia tengok tu dia teringat balik dah, dia baca dulu. Berubah balik, bagi faham. Kita kalau tak bagi faham ke dia, duk paksa dia, sampai bila dia nak buat dalam keadaan dia tipu kita, dia tipu diri dia sendiri ni, sampai bila? Ni soal pendidikan anak-anak ni. Anak kecil tak tahu, dia makin besar makin tahu. Kecil tak tahu, dia makin besar makin tahu. Sekolah rendah mai sekolah mendengar. Anak kita depan mata kita, dia dah sikap dia dah jadi lain, dah jadi macam tu. Dia habis sekolah mendengar, dia masuk universiti, dia dah main lagu lain lah. Dia keluar kerja cara lain pula. Kita tengok anak kita ni duk besar depan kita ni, perubahan sikap dia tu kita duk tengok. Ada orang dia, daripada kecil ni, mana pi pun dengan dia, bawa anak dia mana pi pun semayang dengan dia, apa semua cantik. Pergi sekolah menengah dia jadi liang. Dia pergi sekolah menengah dia jadi liang. Masuk universiti, balik dari rumah duk tengok pun pak dia dah susah hati. Tapi nak cakap pun anak masuk universiti, pak tak masuk. Dia nak cakap pun dia segan kat anak dia sendiri dan sebagainya. Tapi esok kerja elok balik pula. Alhamdulillah, sujud syukur dia dekat Tuhan. Ada juga macam tu. Kan? Ada yang bila lagi teruk, na'udzubillah min zalik. Macam benda ni siapa pun tak boleh cakap besar. Siapa pun tak boleh cakap besar. Kan? Tak boleh hina kawan tu pasal anak dia lagu ni, kata ke kau ni pasal anak. Tak boleh. Kita tengok macam tu, kita syukur kat Tuhan pasal anak kita Tuhan bagi elok. Kita simpati kat dia. Dekat tu aja. Kalau dia kawan baik kita, dia main duk cerita masalah dekat kita, takat mana boleh tolong. Takat mana boleh tolong. Ada buku apakah, ada apakah, kaset ke apakah bagi bis. Tolong, takat mana boleh tolong. Jangan hina dia. Kadang-kadang kita hina dia, hina dengan niat daripada hati kita, kita meluat kat dia, kita nak hina dia, kita nak perburuk dia. Tak lama tuan-tuan, sat pak makan diri kita balik. Ramai juga orang yang kena lagu tu pun. Hari tu ni dia duk kata kat anak kawan tu, dia kata sampai tak reserve langsung, kata macam-macam. Pasal masa tu anak dia okey. Dia kata macam-macam, apalah tu lah pak dia apa macam tu, macam nipu, dia bagi. Tak lama tuan-tuan, pam, anak dia kena. Ada juga. Pasal apa? Kira Tuhan balas kat dia. Pasal dia kata tu bukan untuk nak membina kawan tu, tapi dia nak menghina. Siapa yang, kamu ni siapa? Ada apa hak kamu untuk nak menghina orang? Ni bila kita makin lama, kita tuan-tuan,
Mula-mula duduk atas tanah. Makin umur meningkat, makin kita duduk mengaji banyak, kita ni ibarat orang naik helikopter. Makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Hari tu kita takat tengok keliling kita aja. Mai satu peringkat kita naik pada ketinggian berapa? Kata 100 meter. 100 meter kita dah nampak lebih luas daripada hak duduk atas tanah itu. Naik pergi tengah 200 meter, naik 200 meter, kita naik lagi tinggi, lagi luas kawasan kita nampak, lagi terbuka pemikiran kita. Baru kita reti sebenarnya yang kata hidup ni lagu mana. Dia kena macam tu. Jadi siapa pun akan melalui proses-proses ni semua, siapa pun kan. Kita mula dapat kesedaran tentang agama, tak boleh tahan lah. Berasa kita ni dah ketinggalan banyak dalam agama, berasa kita nak cover dalam masa sehari semalam. Mana boleh tuan-tuan. Sehari semalam nak cover, berasa silap banyak, berasa tak kena, ambil televisyen lempang pergi keluar. Oh, kacau. Itu mula-mula. Dan makin lama baru dia boleh melihat benda ni, dia rasional balik. TV tak ada salah tang mana kalau ada. Tapi kita ambil yang bermanfaat, yang berfaedah. Hak mana tak elok, kita tutup bang. Benda ni kita boleh kontrol dalam rumah kita. Kan? Baru terbuka. Mudah-mudahan nak menjadi satu orang manusia yang memahami, mengambil masa. Dia satu proses yang cukup memakan masa. Yang penting minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bantu kita. Tak ada perlu siapa bantu kita lagi. Memadai dengan Allah, wa kafa billahi wakila. Memadailah Allah itu sebagai wakil yang boleh memelihara kita. Nah, wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu silap saya. Dia tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.